duduk dalam syajarah. Okey, got it. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey. Dan huruf seterusnya ialah huruf qaf dan kaf. Qaf. Qaf betul-betul di pangkal lidah. Pangkal lidah bertentangan dengan berdekatan, berhampiran sangat-sangat dengan anak lidah tu kan. Anak lidah itu panggil apa? Anak lidah, anak tekak, begitulah ya. Yang kecil tu kan. Di situ qaf. Bila kita sebut qaf, kita matikan huruf qaf tu, kita terasalah dia duduk dekat sangat-sangat dengan anak tekak tu. Kan? Dekat situlah dia duduk. Kan tengah lidah kita terangkat, pergi ke hala ke situ. Kalau kita lepas, dia jadi lantun. Tapi jangan lepas. Nak bagi terasa, baru kita lepas. Semua buat ya, semua orang buat. Jangan lepaskan, jangan lantunkan dia. Baru kita, bila kita dah dapat kedudukan dia sebenar, baru kita lepas. Ya. Jadi barulah kita, lagu tu rupanya, duduk situ. Jadi bila kita baca Quran, jumpa qaf ni, kena lakukan seperti mana kedudukan dia yang sebenar. Ya. Kedudukan dia yang sebenar iaitu lahawiyah. Gelarannya lahawiyah. Ya. Kenapa digelar sebagai huruf lahawiyah? Kerana keluarnya adalah daripada kawasan langit-langit lembut hingga ke anak tekak. Ustaz suruh pun tulis anak tekak. Apabila ditekan pangkal lidah. Betul-betul dekat anak tekak. Anak tekak kita pun rasanya dia bergeraklah ketika kita menyebut qaf tu ya. Kita matikan qaf itu, rasanya dia punya, kita berasa sendirilah dia bergeraklah menunjukkan sebutan kita itu sampai dekat situ ya. Huruf qaf itu betul-betul mengenai, ya betul lah tu, mengenai anak tekak semasa menyebutnya, dan huruf kaf pula. Kaf pula di mana? Di hadapan sikit je. Di hadapan sikit daripada huruf qaf ya. Jadi berhadapan daripada huruf qaf, iaitu pada langit-langit lembut jugalah. Sebab belakang ni langit-langit lembut. Cuba rasa dengan lidah pun lembut. Yang keras dekat depan gigi ni, keras kan? Yang depan gusi depan ni je yang langit-langitnya keras. Yang daripada tengah-tengah lidah, tengah-tengah langit-langit ke belakang lembut je. Langit-langit tu lembut je. Okey, itulah kita kaf. Tapi kalau kaf, jangan, bila kita nak sebut kaf tu, jangan dilantun seperti mana qaf. Qaf huruf lantun, kaf tidak huruf lantun. Walaupun dia duduk berhampiran, jiran yang sangat-sangat dekat, tak ada diselangi oleh benda lain. Ya? Lepas qaf, kaf, gitu. Macam mana kita nak tahu huruf kaf ni duduk depan qaf? Matikan dia. Ya. Bila saya sebut, semua orang kena buat. Jadi jadi kalau qaf, dia nampak dia punya ketebalan tu. Yang tadi nampak dia punya ringan, ya. Lembut dan ringan. Kalau gitu, keras dan tebal. Ya. Okey, boleh faham? Ada yang kurang faham? Jadi kalau kaf tu, kalau kita jumpa huruf-huruf kalimah kaf, jangan kita jadikan qaf, dan qaf jangan kita jadikan kaf. Ya. Bila kita dah tahu tu, insya-Allah kita boleh membaca Quran dengan baik, ya, mengikut kedudukan huruf-huruf itu yang kita keluarkan ketika menyebut hurufnya. Contohnya kalau qaf ya, qirqas, kertaslah, qirqas. Kan lagi kaf ya, kulli firqa. Kul ya, KUL, kul.
bukan QU. Kalau Q tu jadi qaf lah tu. Jadi kita tengok huruf-huruf yang berkaitan supaya kita menyebut dengan betul. Fakana kullu firqin kal qawdil azim. Semua ada kat situ. Kaf dengan qaf ada ya. Fakana kullu firqin. Kalau kita makan firqin, qin ya. Kita sebut tu betul-betul di pangkal anak tekak kita. Kalau tidak dia tak bunyi samalah. Tak tepatlah dia punya kedudukan yang sebenarnya yang seperti mana diterangkan di dalam bilangan yang ketujuh, qaf dengan kaf, yang digelar huruf lahawiyah. Dia huruf lahawiyah, qaf dengan kaf. Kenapa disebut lahawiyah? Kerana keluarnya adalah daripada kawasan langit-langit lembut hingga ke anak tekak. Apabila ditekan pangkal lidah, maka keluarlah suara bagi huruf qaf dan keluarlah suara bagi huruf kaf yang sangat berbeza. Satu beza dia tebal, satu beza dia ringan. Ya, sebab kaf adalah di antara huruf-huruf istifal ya. Di antara huruf istifal. Dia sekurang-kurangnya huruf ini ada banyak dia punya sifat-sifat ya. Banyak dia punya sifat, iaitu kalau kaf, apa dia sifat dia? Kalau kaf, dia ada hamasnya, dia ada syiddah ya, dia ada istifal, dia ada infitah dan dia ada ismat. Tu dia. Apa pula nama-nama ni ya? Nama-nama ni apa maksud dia? Hamas apa maksud dia? Hamas maknanya nafas keluar, nafas terlepas. Tak apa, tak payah panjang-panjang pun tak apa. Hamas ni maknanya nafas terlepas. Bila kita sebut kaf tu, nafas kita terkeluar. Kaf. Ak. Tu. Ak. Ya. Syiddah apa dia? Sebelum nafas keluar tu syiddah. Ak. Dia tertahan. Ya. Dia tertahan. Okay? Dia tertahan suara. Suara tak keluar. Ak. Mana ada suara keluar? Tak bunyi. Tertahan. Ak. Tak bunyi. Itu namanya syiddah. Suara tertahan maksud dia. Jadi kalau saya rasa dalam nota dia kan, apa maksudnya? Istifal apa maksud dia? Istifal makna dia merendah pangkal lidah daripada lelangit ketika menyebut hurufnya. Saya sebut ringan je. Sebab ringan lawannya berat. Istinlaq lawannya berat. Sebab dia tu partner dua. Istifal lawannya istinlaq. Maknanya kalau kita sebut huruf kaf tu ringan dia, tak ada bunyi berat. Kalau istinlaq tu dia bunyi berat sikit lah, macam al-haq gitu ya. Kalau tak ada lah sebut al-haq gitu ya. Dia al-haq itu istinlaq belaka lah tu. Dia semua sebut yang terangkat lidah kita apabila menyebut huruf istinlaq itu. Okey. Apa dia infitah? Dia terbuka. Infitah ni terbuka. Kaf. Ak. Terbuka. Menyebutnya tak adalah terkurung ke tertahan ya. Jadi terbuka. Infitah. Maknanya terbuka. Dari segi ayat dia, lidah berjauhan daripada langit lalu suara dilepaskan dengan terbuka. Panjang berjela-jela, sebut terbuka ya udahlah ya. Jadi bila baca panjang konon-konon bagi faham, lagi tambah tak faham. Betul tak? Kita baca-baca lidah berjauhan daripada lelangit, kan jadi payah kita ni nak bagi memahamkan otak kita. Jadi kalau infitah itu terbuka. Fathah terbuka kan. Dia infitah. Kita ingat benda tu je yang mudah faham. Okay. Ismat apa dia ismat? Ismat lawannya izlaq. Maknanya ismat ni lawan makna dia kesat. Tu dia. Saya panggil kesat ataupun sukar ya. Sebab izlaq itu licin. Izlaq itu huruf dapat disebut dengan ringan dan lancar. Dengan kata lain licin.
kenapa nak buat panjang-panjang maksudnya licin lah. Huruf-huruf yang licin, yang mudah sebut. Ya. Jadi licin lawannya sukar lah. Licin lawannya sukar ataupun kesat. Ya. Dia tak lancar, dia tak apa nama. Dia ada penahan-penahan ya macam tu. Jadi kita nak ingat ikut fahaman sendiri ya. Okey. Itulah huruf kaf. Macam mana pula dengan qaf? Sifat-sifat qaf yang kita ketahui, yang sangat kita ketahui lantun lah. Ya, yang sifat glamour bagi qaf ialah lantun. Itu dia. Betulkah ada lantun? Ada qalqalah ya. Lantun dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa tajwidnya qalqalah. Jadi apa makna qalqalah ni? Lantunan lah. Bila menyebut hurufnya, dia kena ada terdapat bunyi lantunan yang terhasil daripada tekanan pada huruf yang sukun. Kan panjang tu. Jadi ada orang nak baca pun malas. Dia baca-baca sekali, udah tak faham apa benda ni. Explanation dia tak jelas. Saya katalah, marah pula tuan buku ni. Jadi lebih baik kita kata qalqalah itu lantun. Apa yang lantun bila kita menyebut huruf itu, contohnya qaf, dia ada ujung dia. Kalau al-haq, itu je qaf kan. Al-haq, qa. Qa tu adalah lantunan bagi sebutan qaf itu sendiri. Jadi itulah dia yang tang lantun di situ ya. Okey, boleh. Boleh insya-Allah. Itu dia qalqalah tersebut. Terang dulu yang qalqalah sifat glamour bagi huruf qaf ya. Jadi mana sifat-sifat yang lain? Sifat lain ismat, infitah, isti'la, syiddah dan jahar. Yang lain semua saya dah terang kan? Yang tak terang lagi jahar. Ya. Yang lain sama juga dengan yang kaf tadi, cuma yang berbeza qaf ada jahar dan ada qalqalah. Ya. Qaf ada jahar, apa dia jahar? Jahar lawannya hamas. Bila hamas terlepas nafas, maknanya jahar tertahan nafas. Mudah nak ingat. Tapi ikut pemahaman sendirilah, kalau panjang jela tu memang awak, saya tak tahulah awak faham. Ada yang boleh faham ya. Ada yang apalah dia cerita ni. Kan? Jadi ingat macam gini je. Hamas lawannya jahar. Makna hamas terlepas nafas, makna jahar tertahan nafas. Kan gitu je. Tak ada pening-pening kepala. Jadi kalau kita nak hurai dengan lebih steady lagi, tapi tak faham nak buat apa kan. Jadi keterangan yang ada dalam buku ni, dia kata nafas tertahan semasa menyebutnya kerana tekanan kuat pada makhrajnya. Ya. Jadi kalau kita baca banyak-banyak kali fahamlah. Tapi kerana panjang tu merugikan masa, sebab yang lain-lain kita nak tahu juga. Tu dia. Baiklah kata kalau hamas terlepas nafas, jahar lawannya iaitu tertahan nafas. Boleh tak faham? Faham tak saya terang macam itu? Kalau tak faham, faham Ustazah. Kalau yang panjang berjela kurang faham lah kan, nak tunggu, nak hati-hati kan. Baiklah kita ambil yang shortcut. Okey, alhamdulillah kalau faham. Jadi itulah keterangan bagi huruf qaf dan kaf. Okey. Nak tambah lagi ke? Ke cukup dua je? Kalau nak tambah lagi saya boleh tambah satu sebab ini adalah huruf halqi. Okey, tambahlah huruf halqi senang je. Ya. Okey, yang ke-8 ya. Yang ke-8 ialah huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha, iaitu digelar sebagai huruf halqiyah. Yang kita selalu panggil halqi itu ya, izhar halqi. Inilah dia huruf-huruf izhar ya, huruf-huruf halqiyah ya. Kerana keluarnya adalah daripada kawasan kerongkong. Kerongkong ni ya, sepanjang kerongkong ni. Maknanya huruf kerongkong ada 6. Itu dia. Kerongkong itu pula dibahagikan kepada 3 bahagian seperti yang telah dinyatakan dalam jadual A di atas. Dia dah letak dah gambar
Jadual A ya. Mana dia jadual A? Kita tengok sekejap. Jadualnya mana dia tulis jadual A B C-nya. Tak nampak pun. Jauh lagi ya. Kita boleh bayanglah kat mana jadual A tu. Okey. Apa nama jadual A dikata di atas, maka 6 huruf halqiyah ini dibahagikan kepada 3 kawasan tersebut, iaitu permulaan kerongkong. Kawasan anak tekak, permulaan kerongkong sini. Kawasan anak tekak iaitu ghain dengan kha. Tengah-tengah ialah ain dengan ha, iaitu yang ha pedas. Ha, ain dengan ha, tengah-tengah kerongkong. Dan bawah sekali sini kawasan pita suara. Kawasan pita suara ialah huruf hamzah dan ha. Ha simpul ya. Hamzah dan ha simpul. Jadi memang bagi 3 lah. 1, 2, 3. Ini semuanya huruf halqiyah. Gelaran dia ya. Okey. Boleh faham ada soalan? Kalau tak ada soalan kita mengaji. Jadi hari ini kita 21 hari bulan 4. Ada soalan? Okey, ada kurang jelas? Okey, kalau tak ada, okey, alhamdulillah. Saya akan teruskan mengaji Quran. Habiskan aja lah tu. Ada lagi 2 ni. Lepas tu nak habiskan? ya. Okey. Kamu pukul apa? Baru 9:30. Boleh. Okey, saya habiskan. Dan suara huruf mat. Dan seterusnya ya. 7, 8, 9 ya. Yang ke-9. Suara huruf-huruf mat iaitu alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasrah. Ya, digelar hawaiyah ataupun jaufiyah. Kita biasa sebut jaufiyah kan? Jauf. Ya, pembahagian makhraj ya, jauf. Jauf kita panggil jauf. Jaufiyah pun boleh. Jauf ialah terdiri pada huruf mat. Ya, begitu je senang. Huruf mat. Apa huruf mat tu? Alif sebelumnya berbaris atas, waw sebelumnya baris dhammah dan ya sebelumnya berbaris di bawah. Maka dia jadi mat. Kalau dia bertanda baris, tidak, dia bukan mat ya. Kalau waw di atas, waw bukan mat lah. Tapi alif tak pernah menerima tanda baris. Bila-bila pun dia akan jadi mat. Bila-bila pun dia jadi mat. Okey. Kenapa disebut dengan hawaiyah ataupun jaufiyah? Kerana keluarnya adalah daripada kawasan rongga, iaitu kawasan lapang dalam mulut dan kerongkong. Daripada kerongkong ke rongga mulut, semua tu. Ya, semua tu adalah huruf terdirinya. Itulah yang dimaksudkan dengan jaufiyah ataupun hawaiyah. Dia 2 nama. Ada 2 nama. Hawiyah pun betul, jaufiyah pun betul ya. Rongga mulut pun betul ya. Nama hawiyah dengan jaufiyah tu bezanya apa Ustazah? Nama ada beza lah, sama maksud. Sama. Hawiyah tu lapang kan. Itu dia. Kerana itu nama sinonim dia, 2 nama lah. Ada 2 nama. Jadi awak nak sebut hawaiyah pun betul, jaufiyah pun betul. Kalau misalnya awak pergi kelas lain-lain, tiba-tiba ustaz atau ustazah tu sebut hawaiyah. Huruf hawaiyah ada 3, dia kata gitu. Mana apa pula hawaiyah ni? Kita belajar sebut dua-dua. Kalau sebut dua-dua, jadi kita faham. Oh, ini hawaiyah ni jaufiyah lah. Sebab saya dulu belajar, ustaznya sebut satu je, jaufi. Jauf. Dia sebut jaufiyah ni tak ada. Ini adalah huruf-huruf jauf dia. Dan ada pergi pula cikgu lagi satu, dia sebut hawaiyah. Hawaiyah. Ini huruf hawaiyah. Kita pencengang dengar. Sebelum faham tu, tengah dengar. Nak tanya malu kat kawan-kawan ramai ni. Kawan ramai semua hebat. Jadi kita pun diam. Lama-lama, faham. Begitu. Rupanya ada sinonim dia. Sinonim dia. Ada 2 nama. Hawiyah, jaufiyah ataupun rongga mulut. Kalau rongga mulut kita pun faham terus lah. Rongga mulut.
Rongga mulut sama dengan Jauhiyah, sama dengan Hawaiyah. Itulah dia ni. Ya. Kerana keluarnya adalah daripada kawasan rongga, iaitu kawasan lapang dalam mulut dan kerongkong. Itulah keluarnya huruf mat. Kita panggil huruf mat. Kita tahu kalau sebut huruf mat, terangkumlah tiga-tiga huruf itu. Ya. Kalau sebut huruf alif, ada lagi waw, ada lagi ya. Jadi bila huruf mat, kita minda kita sudah tangkap huruf mat. Oh, alif waw ya. Sebelumnya mengikut sebutan. Kalau alif sebelumnya fathah. Kalau waw sebelumnya dhammah. Kalau ya sebelumnya kasrah. Ingat itu je lah. Jadi tak perlu nak menghafal, kita kena baca dengan faham. Ya. Dan seterusnya yang ke 9, 10. Yang ke-10, suara yang terbentuk dari penyebutan dan sukun yang lebih dikenali sebagai suara dengung, iaitu gunnah. Suara dengung ini keluarnya dari pangkal hidung. Pangkal hidung. Ia dapat dibuktikan dengan menutup hidung pada sebutan dan sukun. Hasilnya sebutan dan akan tersumbat dan tidak dapat disempurnakan. Itu dia. Apa disebut? Maknanya yang last kali gunnah lah. Gunnah. Ya. Jadi maknanya huruf-huruf yang di atas ni, kalau kita tutup hidung, tak boleh nak sebut, maknanya dia bukan huruf hidung. Senang je. Ya. Huruf hidung dia mesti ada dengung lah. Ya. Suara yang terbentuk dari penyebutan dan sukun yang lebih dikenali sebagai suara dengung. Ya. Suara dengung ini keluarnya dari pangkal hidung. Ia dapat dibuktikan dalam menutup hidung pada sebutan dan sukun. Hasilnya sebutan akan tersumbat dan tidak dapat disempurnakan. Apa di bawah, keterangan bawah pula. Para ahli ilmu suara pakar sautiyat menegaskan tempat keluar suara itu bermula dari pita suara yang berada, ni ada ni ya, nota kaki, itu huruf kerongkong tadi. Dia ada suara yang keluar bawah dari kedudukan tersebut. Maknanya kalau huruf kerongkong kat sini dia ada, bawah dada ke perut tak ada. Ya. Kadang-kadang orang kata ha tu dari dada, ha tu dari perut. Bukan, dia sini je. Ya. Takat pita suara saja ke atas, ke mulut. Tak ada sampai ke dahi pula, kat hidung. Kat hidung. Ya. Kat hidung ni rongga khayshum. Kita panggil rongga khayshum, tak boleh bunyi. Yang keluarnya gunnah. Ya. Rongga khayshum yang keluarnya huruf-huruf yang gunnah. Huruf gunnah apa? Nun, takdu, nun dan mim lah. Tak kira dia takdu ke tidak takdu. Bila kita baca nun mati temu ini dengung. Dia dengung tu duduk di ni lah rongga hidung. Ya. Dengung-dengung tu duduknya di rongga hidung. Okey, habis. Betul lah kata Siti ya. Habiskan 2 je, nanti besok kita keluar makhraj huruf di sisi qura' dan lughawiyah. Ya. Yang sama juga pembahagian dia je ikut para Jazari, Syatibi, torik dia Afara ya. InsyaAllah sikit lagi habis insyaAllah. Tak lama lagi habis lah. Buat laju-laju sikit biar khatam. Jadi alhamdulillah kita dah menghabiskan bab makhraj dan huruf. Kalau ada perbincangan ataupun nak berkongsi idea-idea ataupun pemahaman, boleh. InsyaAllah kita kongsikan dalam masa 5 minit dan lepas tu kita terus baca Quran. Salah. Ya. Nak tanya apa perbezaan ghain dengan kha atau ain dengan ha? Ain dengan sangat beza lah. Sangat berbeza daripada segi sebutan. Daripada sebutan lah. Kalau ghain apa dia? Kalau ghain dengan ha, mana dia? Ghain dengan ha ni duduk dekat mana? Kalau dari segi tarik dia pun berbeza. Ya. Tarik Al-Jazari, tarik Syatibi, tarik itu dah terlampau tinggi dah, nanti awak tak faham pening. Okay. Perbezaan ain dengan ha macam mana ya? Dia duduk di tengah kerongkong. Kalau ghain dengan ha, dia duduk di hujung kerongkong. Tempat duduk pun dah beza. Satu duduk tingkat atas, satu duduk tingkat tengah. Yang Hamzah dengan ha duduk tingkat bawah. Bawah. Kat pita suara.
Kalau jawab Hamzah ha duduk kat pita suara, kira betul lah tu. Ya. Kalau ha dengan ain duduk tengah-tengah. Itu perbezaan. Perbezaan daripada segi kedudukan dia. Ya. Kedudukan dia. Bila kedudukan dia berbeza, bunyi juga berbeza. Dari segi sifat dia pula. Okey. Ya, kita ambil daripada segi sifat dia pula. Ya. Walaupun dia duduk satu teres kerongkong, satu teres lah. Tapi dia lain-lain bilik. Satu bilik tengah, satu bilik bawah, satu bilik atas. Dari segi sifat dia berbeza. Sifat dia. Ya. Kita tengok dari segi sifat dia macam mana. Sekejap. Dari segi sifat dia, huruf mana? Huruf kerongkong ya. Ghain kha. Dari segi sifat dia, apa perbezaan ain dengan ha? Tengok ain dengan ha. Ain, dia ain, mana dia? Ha ya. Ain ada jahar, ha tak ada jahar. Ha tak ada jahar. Ha ada hamas. Nampak? Itu beza dia. Ain ada tawasud, ha tak ada tawasud. Dia ada rakhawah. Nampak? Itu perbezaan dia. Kalau rajin tulislah yang saya sebut. Jadi kita nampak di mata, terasa tangan menulis, maka kita menambahkan cepat ingat. Dan seterusnya, ini ain dengan ha ya. Ain ialah istifal, ha juga istifal. Ini persamaan. Apakah sifat persamaan antara ha dengan ain? Jawabnya ada dua, ada tiga. Ada tiga ya. Istifal, infitah dan ismat. Ini sama ain dengan ha. Perbezaannya ada dua je lah. Ain ada tawasud, ha tak ada tawasud. Ha ada rakhawah. Ain ada jahar, ha ada hamas. Yang tiga lagi sifat dia sama. Ada istifal, ada infitah dan ada ismat. Maknanya sifat sesuatu huruf itu, huruf ha dengan ain sifatnya ada 5. 5. Ya, sekurang-kurangnya ada 5 lah sifat yang lain. Ada juga 6, ada juga 7. Ya. Yang ha dengan ain ada 5. Jadi apa lagi sifat tadi? Ghain dengan apa tadi? Yang Noni tanya? Ghain dengan kha. Ghain dengan kha. Kita tengok ghain dengan kha. Ghain ada jahar, kha ada hamas. Ghain ada rakhawah. Oh, dia ada. Ini persamaan. Kha dengan ghain, rakhawah ada sama. Ghain ada istinla, kha juga istinla, sama. Infitah, semat. Oh, satu je perbezaan dia. Kha dengan ghain, jahar dengan hamas. Dia berbeza. Yang lain sama. 4 lagi sifatnya sama. Perbezaannya ada satu jadi perbezaan. Kha ada hamas, ghain ada jahar. Hamas lawannya jahar. Itu dia. Okey. Itulah perbezaannya dari segi sifat. Dari segi makhraj, dia sama duduklah. Makhraj dia duduk di kerongkong. Kha iaitu di dekat dekat atas. Di atas sekali dekat dengan qaf kan. Jiran dia qaf. Itu kadang-kadang orang sebut kha tu macam qaf. Kadang-kadang qaf macam kha. Tu. Kena hati-hati ya dalam sebutan tu. Sebab kita dah kenal sangat-sangat dia duduk di mana, dia duduk teres mana, dia duduk taman mana, kita dah kenal. Dan sifat-sifat dia pun kita dah kenal. Perbezaan sifat pun kita dah kenal. Persamaan sifat pun kita dah kenal. Maka kita kena hati-hatilah membaca Al-Quran bila menempuh huruf-huruf ini. Jadi insya-Allah segalanya boleh menyebut dengan tepat. Yang mana panduan kita sangat sangat detail. Jadi insya-Allah kita akan menjadi pembaca yang lancar dan mengikut ikut tajwid yang sebenar ya. Mengikut ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita susah payah ni macam belajar tajwid untuk
nak sama baca seperti Rasulullah baca. Tu dia. Keazaman kita ni pun kita boleh dapat pahala, dapat sunnah Nabi lah. Sebab kita nak baca sama serupa dengan Nabi. Tu ya. Jadi kita nak baca serupa dengan Nabi supaya kita dapat pahala. Jadi kalau kita baca tak betul, tak jadilah. Nanti Allah tengok kau baca apa. Tak ada pun kau baca Quran. Padahal kita hari baca Quran. Rupanya kita baca tak betul. Tu dia. Jadi itulah dia. Kita kena belajar ya. Kalau belajar dengan kaset, belajar dengan radio-radio boleh. Boleh tak? Bukan tak boleh. Tapi kita kena ada juga sebulan sekali berguru. Bermusyafahah. Bertalaki musyafahah. Mana mulut ke mulut. Macam inilah. Kita nampak mulut dia sebut. Kita nampak makrah dia. Tengok dia sebutan dia semua kan. Gitu. Hari lain tu tak apalah sebagai bantuan. Okey. Sebab kita tak nak meninggalkan. Hari kita tak pergi kelas. Kita berpandukan pada video ke apa-apalah. Ya. Jadi kalau itu saja semata-mata tak pernah pergi berguru, memang tak boleh. Itu dia. Ya, tak boleh lah. Tapi ada juga orang buat macam itu. Tapi kita pun tak berani dah nak paksa-paksa orang. Okey, Alhamdulillah. Sebulan sekali pun tak apa kita ni. Alhamdulillah lah boleh jumpa tiap-tiap minggu. Ada orang tiap-tiap hari pula tu. Allahu Akbar. Punyalah berebut peluang pahala bulan Ramadan. Sebabnya kata jangan ada ruang langsung. Kita jaga bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Jangan bagi dia tenganga, tak ada buat apa-apa. Jadi penuhkan ruangan. Jadi lepas satu-satu lah. Saya ni lepas ke sini, lepas ke sini. Nak petik ni sesat masuk pintu lain. Masuk pintu orang lain. Banyak sangat link. Itulah Alhamdulillah. Walau macam mana. Daripada tak reti langsung. Jadi reti. Jadi boleh buat link. Alhamdulillah. Syukur ya. Okey. Alhamdulillah. Setakat itulah hari ini. Untuk habislah sesi kita ni. Sesi makhraj dan sebutan huruf ya. Cuma kita nak dengar bunyi je lah. Nak dengar bunyi kita latih tubi untuk kita matikan huruf-huruf yang kita nak. Ya. Yang kita nak. Ya gitu. Kalau dalam buku apa nama Majid Hasanah ada lah tu. Jadi kita boleh baca. Jangan kita kata alif atas sa tak payah baca. Baca semua. Ya ini apa ni alif atas jadi tahu dah. Sebut tak betul juga tahu pun. Jadi kena baca semua. Matikan dia. Gitu. Ya. Baca elok-elok. Bunyikan betul seperti mana yang kita belajar. Itulah satu selai. Okey, ya. Okey, Alhamdulillah. Ada semua ke buku tu? Semua ada kan? Ya. Beli kat masjid kan? Ada kan? Okey, kalau dah habis kita pindah kepada talaki. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada Noni je soal. Okey, Noni. Noni jaga baris dia bila baca. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Kena denda lagi kalau silap. Tak apa, memanglah itu tugas saya menegur kan. Betul. Tak, saya pun tak tahu nak buat macam mana, tak mau bagi silap. Saya pun fikir juga macam mana nak buat. Bukan bagi orang, ada lagi orang. Saya kata macam mana ni. Macam ada kelas lain tu dia dah khatam. Saya sedang fikir yang saya tanda saya buat kesilapan. Bukanlah selalu buat kesilapan. Kesilapan dia yang sama. Tanda baris, makrah dot jadi zot. Saya tanda lah. Macam kata A, zot jadi zot. B, ini B tu nama orang lah. Ini saya tanda. Betul, saya kata macam boleh tak saya panggil satu masa kalau free saya nak cerita bab tajwid ni sebutan. Saya duk kata gitu. Sampai saya kata gitu. Macam mana saya nak mengatasi benda yang sama yang mudah yang dia tahu sangat benda tu. Tapi dia melakukan juga kesilapan. Saya rasa dia mata dia cepat sangat melangkah. Macam Noni juga lah ya. Noni. Betul. Mata awak tu sepatutnya awak baca alhamdulillah kan baru sampai alhamdulillah. Awak dah
pergi Ar-Rahman Rahim. Mata dah Ar-Rahman Rahim. Jadi yang belakang ni awak perasaan boleh sebut betul lah. Perasaan boleh sebut betul. Itu yang kadang-kadang bertengkar tu. Bukan orang ni lah. Bertengkar. Ya, saya sebut macam tu ke Ustazah? Saya sebut baris bawah ke tadi? Ya, awak sebut baris bawah. Benda tu baris atas. Saya salah dengar. Saya kata gitulah. Betul. Ada yang backup lah kawan-kawan. Awak sebut bawah. Tu dia. Saya pun diam. Saya diam dan saya tak cakap. Jadi nanti hati menangis pula kan. Memang betul ada yang menangis kalau saya tak bergerak menegur. Jadi saya pun kadang-kadang saya pun pergi ke kesalahan membaca. Kesalahan membaca Quran ada dua. Satu nyata, satu tersembunyi. Kalau dia buat silap tersembunyi, saya tak tegur. Saya malah tegur, diam dia. Saya tengok sekarang dia baca baris kedua betul tak betul. Kalau betul, okey, alhamdulillah. Kalau dia baca tak betul lagi, baru saya tegur. Itu lahnu khafi ya. Tapi kalau lahnu jali, berdosalah saya. Kalau saya sebut, apa lahnu jali ni? Mengubah baris. Mengubah baris maknanya yang atas bagi bawah. Mengubah huruf, nun jadi ba, ta jadi ya. Macam mana? Kecuali belajar qiraat yang lain. Memanglah kalau tastakun jadi yatakun. Betul. Tapi qiraat apa? Ya. Jadi Allahu Akbar. Itu dia. Jadi bila jadi tak usah sedih hati, tak usah kecil hati. Kalau tak berhenti menegur. Jangan Allah kenapa lah aku ni. Itulah saya rasa orang kata over. Orang yang baca dia tahu dah baris bawah tahu atau alif bata sa tahu semua kena dah rapat kena dah. Dia mata dia cepat. Dia hyper. Kan. Over kan. Over tak betul. Jangan sebut tak betul tu. Over dia nak dia boleh baca memang boleh pun dia akli. Dia baru alham saya mata dia Ar-Rahman Rahim. Jadi alhamdulillah tu baca tukar baris pun dia tak perasan sebab dia ada fokus pada yang di depan. Betul. Saya dapatlah kelemahan itu. Itu maknanya kelemahan kan. Bukan tak reti, bukan tak pandai. Terlampau pandai. Itu dia. Jadi begitu. Yalah saya pun ada juga melakukan begitu ya. Setelah diberi intensif. Ya. Diberi intensif kepada kadang-kadang tidak diberi intensif tapi saya sendiri masuklah intensif. Jadi kita sedar diri kita kelemahan kita dari segi yang orang tak nampak. Kadang-kadang Tok Guru tak nampak kelemahan saya tu. Jadi saya sendiri nampak, jadi saya ambil kelas tu. Kalau buka kelas tu, saya pun ambil. Itulah, saya join kelemahan-kelemahan itu supaya saya tahu kelemahan-kelemahan anak murid saya pula. Gitu maksudnya kan. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah sahabat-sahabat kita. Ya. Jangan kata lah aku ngaji lama dah tapi bodoh juga. Bukan, pandai dah tu. Tapi itulah saya kata tadi. Allahu Akbar. Ya, pelan-pelan. Saya cuba. Saya memang sentiasa mencuba apabila benda tu belum lagi dapat diatasi. Macam mana nak bagi molek? Macam mana nak bagi dia nampak je benda tu. Kan? Kalau baris bawah nampak baris bawah. Jangan baris bawah nampak baris atas. Sebab dia renung benda dua. Lepas tu dia renung satu tu je. Tapi dia renung dua. Jadi itulah jadi kelang kabut. Itu dia. Jadi cubalah. Jadi saya dah beritahu kelemahan kita kan. Kelemahan saya dan juga sahabat-sahabat. Jadi kita sama-sama membetulkan sikit-sikit apa. Tak boleh semua sekali betul. Betul sikit-sikit. Lama-lama kita pun hati-hati menyebut tempat yang selalu kita baca bawah. Kadang-kadang tegur. Baca lagi silap. Ya Allah. Kita dah tengok itu baris atas. Okey, ulang ya. Dia pun ulang. Sebut juga baris bawah. Lagu tu. Dia tak nampak tahu salah tu yang heran tu. Itulah. Kadang-kadang nak tanya juga, kau tak nampak tanda baris ke? Tak sampai aku tak sial dia. Kau tak nampak tanda baris ke? Jadi kalau dia yang selalu dengar motivasi, ya Allah, Allah tak izin aku sebut betul. Allah tak bagi aku ruang langsung untuk diredha Allah. Kita sampai ke situ. Salah bila teringat macam tu lah yang menangis tu. Itulah. Sampai ke situ dia mikir menangis. Jadi kita pun tak naklah sampai ke situ. Saya pun mikir juga.
Ya Allah, kesiannya macam mana Allah tak pilih dia. Saya sendiri fikir juga gitu. Macam mana Allah tak pilih dia jadi betul. Dia pandai dah baca. Dalam hati saya dah berbaca tu. Itu sebabnya sebelum saya duduk, mesti saya doa dulu. Ya Allah, aku biarlah peserta-peserta pagi ni baca dengan lancar dan betul. Doa ya. Saya doa. Memang saya doa. Tapi tak ada lah. Suruh tanda tangan. Saya seorang je lah. Kenapa? Cara mengatasi lah. Cara mengatasi ialah doa. Lagi kita dah sebut dah, kita dah terang. Jadi kita doa pun dah. Itu yang pertama, sangat bagus kan. Minta Allah bantu. Minta Allah bantu. Jangan risaulah, saya bantu. InsyaAllah saya mohon pertolongan daripada Allah SWT untuk membantu sahabat-sahabat yang begitulah, yang dalam golongan begitu. Jangan rasa susah hati sebabnya belum ketikanya lagi Allah nak makbul. Tapi Allah dah janji. Kita mohon apa saja dalam bulan Ramadan ini. Tambah pula nak baca Quran betul-betul. Sangatlah Allah suka. Sebabnya ini bukan makhluk. Ini ada sebahagian daripada Allah SWT. Subhanallah. Kita kena betul-betul ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom kita mula baca. 10, setengah jam boleh tak ramai kan? Okey. Siapa pembaca pertama? Siapa nak baca dulu? Apa Ustazah? Muka apa? Saya baca pun tak apa. Muka apa Ustazah? 494. Ayat 61. 494 ayat wa innahu. Tak apa, 2 kali baca pun boleh. Saya baca Ustazah. Okey. 60 betul 61. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Satu lagi guys. Cukup. Satu lagi. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bagus. Hati-hati je baca. Okey, yang kedua? Saya pula. Okey, Nani. Sampai tekak ya takun kan dia aja. Yash'urun. Yash'urun. Awak baca Al-Akhilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dahum li ba'dihim. Itu dia. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwul lil muttaqin. Ulang balik. Aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ulul jannata antatum azwaj. Ulang. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisikha. Dengung. Ni masih bertemu dengan ba, dengung. Irfa' syafah. Alaihim. Yutafu alaihim bisihafim min dahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahi wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul a'yun. Wa talazzul. Ada sabdu tu. Wa taladdul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha fakihatum kasiratun minha ta'kulun. Okay, Alhamdulillah, bagus. Dia kena slow-slow. Ya, jangan laju-laju. Okay, next. Rohaidah. Rohaidah, okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 495. Innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makisun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aksarakum lil haqqi karihun. Mubrimu la nasma'u usuluna ladaihim yaktubun. Kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Okay. Satu ya. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Sadaqallah. Okay, Alhamdulillah. Next. Juma? Ani? Juma ada, Juma. Okey. Okay, Juma. Okay. Kelang kabut ada orang betul elektrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Saya ni Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amrum min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Bal hum fi syakkim yal'abun Fartakib yawma ta'tis sama'u Fartikib yawma ta'tis sama'u Ulang. Fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Okey, alhamdulillah. Apa lagi? Ada lagi? Semua dah baca? Siti Salbia belum? Rosna ada Rosna. Cuma Nurani, Putri, Rahaja, Siti Salbia. Okey, Siti Salbia. Okey, Siti Salbia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalila. Innakum 'aidun. Yawma nabtishul batasyatal kubra inna muntaqimun. Yawma nabtishul batasyatal kubra inna muntaqimun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu
ilayya ibadallah. Inni lakum rasulun amin. Sadaqallahul azim. Ada lagi yang belum? Dah habis lah Hussein, Tengok senarai. Kan ramai. Tadi boleh seminggu-seminggu. Tak ingatkan ramai. 6 orang. Itulah. Tak boleh seminggu-seminggu. Yang section 3 punya orang tu, Rosna apa semua agak pergi UKM tu, dia orang dekat Tampan. Oh. Musim katam. Okey, tak apa. Kita pergi tengok dia punya hukum. Tadi kau baca kat mana? Okey, habis tu. Tengok yang apa, siapa nak Datin Puteri dulu. Dia keluarkan hukum yang atas Hamim wal Kitabil Mubin. Hamim tu kita nak cakap hukum sana. Ustaz Zadi hukum dia ayat muqatta'ah kan? Dia bukan ayat muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Dia ada mat lazim. Mat lazim kalimi. Mat lazim harfi. Muhaffah. Mat lazim harfi. Ringan muhaffah. Itulah dia. Selalu confuse yang tu. Ya. Selalu confuse ya. Tak apa, confuse tak apa, maknanya tahu jugalah. Yang ada tasdik tak tasdik tu. Yang ada tasdik. Kalau yang tasdik itu apa? Kalau yang ada sabdu tu kita panggil mat lazim kalimi kan. Mat lazim harfi ada juga. Mat lazim harfi muhaffaf. Musaqqal. Tu dia musaqqal. Tak ada apa nama? Kalau tak ada hilang. Yang tak ada sabdu tu muhaffaf. Mat lazim harfi muhaffaf. Mat lazim harfi muhaffaf. Amin ni. Jadi teruskan wal kitabil mubin. Wal kita tu alif lam qamariyah. Kita tu ma asli. Bil tu ma alif lam qamariyah juga. Mubin wakaf dengan ma'arif li sukun. Okey, orang kedua. Inna ni wajibuna. Lepas tu yang inna tu mat jaiz munfasil. Okey. Lepas tu ani apa? Ifat siapa? Ifat halki. Ifat ni kan? Anzalna. Okey, tu ifat. Tu ifat. Lepas tu la, lepas tu za ni lam apa? Lam isliyah. Lam asliyah. Lam asliyah. Lepas tu na tu mak asli. Okey, mak asli. Okey. Fi pun mak asli. Lai ni hapulin. Okey. Kalau wakaf lailah. Lailah. Lailah ke lailatin? Lailati. Lailatin. Dia jadi ni ke maklin. Lin. Apa pula makli pula? Kalau kita wakaf pada tak marbutah itu, maka kita bunyikan dia dengan wakaf dengan bunyi ha. Lailah. Kita tak lailat. Bukan ya? Lailah. Jadi ta marbutah dia jadi ha. Dia bunyi ha. Bukan jadi. Dia tak jadi, dia tulisan dia gitu ya. Dia bunyi pada bacaan sahaja. Ketika wakaf ya. Okey. Terusnya mubarakah. Tim ni dia jadi idgham ma'al hunaf. Okey. Mak asli. Lepas tu ra dibaca tebal. Lepas tu kita mati ataha juga. Mubarakah. Cuba baca Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah. Tengok situ ya. Ada idgham ma'al gunnah ya. Tanwin. Ta marbutah yang bertanwin bertemu dengan mim. Di situ kena baca dengan dengung ya. Hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Ataupun idgham bi gunnah. Dia dua sinonim.
Dia ada dua nama. Birunah dengan ma'al runah. Bukan bila runah, jangan silap pula. Kalau bila runah, idgham juga tapi tanpa dengung. Tu dia lam dengan ra kan. Yalah lam dengan ra. Apa beza dia? Yang itu sebutnya idgham bila runah. Yang ini sebutnya idgham birunah. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu lah. Okey. Lepas tu in ni wajibun guna. Tu na ni jadi mat asli. Nun ni pun wajibun guna. Na ni mat asli. Lepas tu mun ni ifa hakiki. Satu zirin mati atas ma'aris li sukun. Okey, alhamdulillah bagus. Okey. Rohaidah. Sambung Rohaidah. Fi ma asli. Ha ma asli. Ra tu dibaca tebal. Yang mana lagi? Rin tu izhar tazah. Tanwin jumpa dengan ha. Izhar hakiki. Mim mati bertemu dengan ra. Mim mati bertemu dengan ra. Langkah pula. Oh mim mati bertemu dengan ra. Mim mati izhar tazah. Izhar syafawi. Okey. Izhar syafawi. Tu lepas tu rin hakim tu izhar hakiki. Hakiki ke halki Ustaz? Halki. Lepas tu kita wakafkan dengan ma'arif disukun. Okey. Kenapa dia wakaf? Kenapa dia wakaf jadi ma'arif disukun? Sebab kita matikan mim tu telah sebab ada sebelum tu ada huruf ya. Bukan sukun mendatang. Yalah bila kita matikan tu jadi wakaf lah. Bila kita wakafkan kita matikan huruf mim yang bertanda baris dua bawah tu ya. Okey. Ya. Okey, Juma. Okey. Izhar syafawi ra min idgham al-guna ra dibaca tebal, min izhar halqi, min izhar halqi, in ifa hakiki, dina na mad jaiz munfasil. Na mad jaiz munfasil kalau kita wasal. Kalau wasal mad jaiz munfasil, kalau kita wakaf jadi ma asli. Inna wajibul guna, na ma asli. Kunna na wajibul guna. Mursalin ra dibaca tebal. Silin lin ma'arid disukun, wakaf ma'arid disukun. Okey, alhamdulillah bagus. Ani. Rahmatan min. Tamin tu idgham ma'runa. Ra baca? Ra dibaca tebal. Tafkhim, okey. Tafkhim. Okey. Tu Rabbi idgham bila guna. Ya. Innahu wajibul guna. Wa hu maksilah qasirah. Huwa sami alif lam samsiah. Mi ma'asdi mul alif lam mariyah. Alin aliyah alin ma'arif disukun. Okey, alhamdulillah pandai. Jangan kita. Okey, Siti Salbiah mengakhiri, menutup. Rabbi tu ra dibaca tebal, takhim. Bisama apa ni idgham alif lam syamsiah. Ma asli wa ma asli wal alif lam qamariyah ra dibaca tebal. Wa ma asli bai hafulin. Nak pergi ambil cucu. Okey. Bai hafulin ma asli, tapi bila disambung menjadi mad jaiz mufasil, in ifa hakiki
kun juga sifat hakiki. Tumu apa tu nama dia? Alah apa? Mutamasi lain tu apa Ustazah? Mim mutamasi lain macam ni? Mana? Dalam miss lain boleh tak? Dalam miss lain. Dalam miss lain apa ke nama? Boleh. Yang mana satu ni? Hilang. Kuntum. Tak bertemu mu. Kuntummu tu. Ayat 6. Oh, okey. Apa? Ayat 6. Miss lain apa? Mutamasi lain. Apa ke nama? Idgham mislain saghir. Idgham miss lain. Saya selalu confuse yang ni lah. Miss lain, mutamasi lain. Boleh je. Mutamasi lain pun boleh ke? Lepas yang sama tu, betul. Min ma'arid isukun. Bila diwakafkan. Okay. In kuntum mukinin. Okay. Alhamdulillah semua dah berpandai dah. Semua dah boleh naik tahap 3. InsyaAllah Ustazah. Tahun depan Ustazah. Ustazah, saya nak cerita sikit lah sepanjang saya bertadarus 2 minggu tu hari tu. Okay. Saya bertadarus 5 orang. Yang 3 orang tu memang kat surau saya lah. Oh, surau. Lepas tu yang tiga orang tu memang lancar bacaannya. Lepas tu saya kalau saya baca, kalau dia orang gini-gini, dia orang salah adalah. Biasanya dia orang tak belajar tajwid, dia orang akan semua dengung sama je saya dengar. Saya dengar dengung dia semua sama, dia tak beza. Tak beza dengan idgham. Tak beza. Banyak benda yang dengung kan. Al-Quran banyak dengung. Yalah. Tapi dia cuba dia orang akan tahu dengung je. Dia tahu dengung, dia tahu izhar. Dia tahu dengung, dia tahu izhar. Kadang-kadang tu saya pun tegur. Saya beritahulah nama dia. Ni nama semua-semua. Dia orang cakap, perlu ke belajar tajwid tu? Saya kata perlu belajar sebab kita kena tahu nama dia. Kita tahu baca tapi kita tak tahu nama dia. Kata-kata kalau kita nak beritahu orang sebab apa dia dengung, sebab apa nama dia, benda tu saya kata kita kena belajar. Dia orang macam tak boleh terima lah. Dia kata dia orang dah baca lancar, dia cakap. Jadi saya pun tak apalah. Saya kata saya tak pandai, kalau nak suruh saya beritahu nama sikit-sikit tu boleh lah. Saya kata kita sama-sama belajar. Kita kena beritahu juga sebenarnya sebab kita tahu. Sebab itu nanti Tuan tanya kita. Macam-macam Mak Jais, mak semua mak tu kan mak kan terlalu banyak. Tapi dia orang tahu mak sama je. Saya kata tak, bila dia berhenti dia akan jadi lain, kalau dia terus dia akan jadi lain. Saya cakap. Betul. Kita beritahulah apa sikit kita belajar kan Ustazah. Yalah, beritahu kata memang kita kita kena belajar sebab kita macam saya kata tadi lah, nak baca serupa dengan Nabi. Kan? Memanglah kita kena belajar. Macam mana kita nak baca serupa dengan Nabi? Kena belajar. Kalau tak belajar macam mana kita nak ikut dia? Kita kan jumpa dengan Nabi tu. Betul tak? Siapa yang baca serupa Nabi? Ustaz tu, ustazah tu. Kita belajar dengan dia. Gitu. Jadi sama lah. Kalau tak belajar, dapat dari mana benda tu? Itu saya kata. Jadi macam kita ikut-ikut kan. Kita baca kita lancar. Baca ikut-ikut. Kita tak boleh baca ikut-ikut. Saya tak ada nak. Kita ikut radio ke, kita ikut. Macam Ustazah itulah. Biasa dia orang saya tanya, dia orang akan ikut imam-imam Mekah. Dia cakap. Dia buka. Awak belajar kat imam Mekah pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya awak kena ada musyafahah dengan manusia betul-betul. Tak kira dia rasa dia pandai Ustazah. Dia orang semua ni dia rasa dia dah pandai, dia lancar, memang lancar bacaannya. Kita mana boleh rasa diri kita pandai? Yang pandai Rasulullah je. Itulah. Kita ni serba-serbi kurang. Walaupun pandai benar tapi bila tasmid tak betul-betul juga lagi. Saya cakap dia orang, saya mengangkat, saya memang mengangkat, saya kata sebab saya nak jaga hukum. Saya nak jaga hukum, saya nak jaga. Okey. Ini okey alhamdulillah. Saya cakap macam tu lah. Dia orang memang laju lah. Dia orang semua laju lah. Bila turn saya kata maaf, saya tak pandai nak baca laju sebab saya dalam proses belajar. Saya masih belajar membaca dengan mengakak. Saya cakap. Betul. Saya takut jadi kesilapan. Kata kalau kita silap,
dengan sengaja atau dengan tak sengaja, takut Allah tak terima lah. Allah nak terima dengan baik kan. Jadi kalau kita baca betul, kita ikut tajwid dia, ikut sebutan dia sama dengan Rasulullah baca, insya-Allah. Jadi kita pun senang hati. Kalau kita baca laju-laju, panjang pendek, tak mana-mana perginya. Ini bahaya. Kalau tak dia baris atas bawah depan. Mana-mana. Bahaya jangan main-main. Kena tunjuk juga, kena refer juga dengan siapa-siapa. Tak kira lah dia bukan ustazah pun boleh juga yang tahu kan. Yang tahu pun sikit tu. Kita tanya, macam ni kena panjangnya. Ini dengar dia macam mana? Dengar dia sembunyi ke dengar dia masuk? Dia lain-lain ya. Itulah. Itulah bezanya. Kalau kita tengok beza orang belajar dengan tak belajar. Dia lancar tapi kita tahu dia tu tak belajar. Saya punya dia habis ya. Dia tu sama. Kalau power off tu saya habis ya. Jadi kita tamat je lah, dah habis kan masa? Dah okey. Habis dah. Assalamualaikum. Ustazah hilang? Ustazah dah habis dah, tutup. Ustazah ada. Ustazah belum kot. Nama Ustazah ada. Senyap ni Ustazah kata habis bateri ke apa? Tak mungkin aku. Ya tu dia kata bateri habis. Akak tutuplah baca doa seorang. Baiklah, sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattabi'na ar-rasul faqtubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah masuk. Tadi habis bateri. Sorry. Alhamdulillah. Dah baca doa dah. Okey. Alhamdulillah baca doa tadi Ustazah. Baca doa memang ada habis pun kita sembang je tadi kan. Baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faqtubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya, oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin. Minggu depan ada kelas lagi Ustazah. Minggu depan cuti ke? Entah, saya pun tak tahu. Tanya Ustaz Wali. Nak raya tu. Selamat bertemu Lailatul Qadar. InsyaAllah. Amin. Selamat bertemu Lailatul Qadar. Doa Ustazah.